Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini bersama saya Cikgu Safwan dan kita akan belajar mengenai ruang. Murid-murid boleh sediakan buku teks matematik tahun 4 sebagai rujukan dan kita akan mulakan kelas sekarang. Bahagian pertama kita akan belajar mengenali jenis-jenis sudut. Kita imbas kembali dahulu bentuk dua dimensi yang telah dipelajari. Bentuk yang pertama bentuk segitiga. Bentuk yang kedua segi empat tepat. Yang ketiga segi empat sama. Dan yang terakhir bentuk bulatan. Bagaimana kita mengenali bentuk-bentuk ini? Kita kenali bentuk-bentuk ini berdasarkan ciri-ciri dia. Contoh kalau segitiga ada 3 bucu, 1, 2, 3 dan ada 3 sisi, 1, 2, 3. Jadi segitiga dinamakan berdasarkan ciri-cirinya. Ada 3 bucu dan juga ada 3 sisi. Yang seterusnya bentuk segi empat tepat. Segi empat tepat ada 4 bucu, 1, 2, 3, 4 dan ada 4 sisi, 1, 2, 3, 4. Satu lagi bentuk yang mempunyai ciri-ciri yang sama adalah bentuk segi empat sama. Ada 4 bucu, ada 4 sisi. Tetapi yang membezakan segi empat sama dan segi empat tepat, segi empat sama, panjang sisinya sama. Itu yang membezakannya. Setiap sisi sama panjang. Dan yang terakhir bulatan. Bulatan hanya ada satu sisi sahaja. Baik, kita teruskan. Apakah ciri-ciri yang membezakan bentuk ini? Seperti yang cikgu telah terangkan tadi, bentuk segitiga. Kita tengok dari segi bilangan sisi dan juga panjang sisi serta bilangan bucu. Kamu dah tahu kat mana bucu? Bucu di sini. 1, 2, 3 bucu. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bucu. Kita tengok bentuk apa yang akan terhasil. Kita nak lukis satu bentuk. Apa yang kita buat? Kita akan buat garisan. Mungkin anda dah boleh agak bentuk apa yang akan terhasil. Bentuk yang terhasil adalah bentuk segi empat tepat. Dan hari ini cikgu akan perkenalkan kepada kamu. Kamu perhatikan betul-betul. Nampak tak? Ada 2 garisan yang bertemu. 1 garisan, 2 garisan. Sekali lagi, 2 garisan yang bertemu dan cikgu bulatkan satu kawasan. Satu kawasan ini merupakan ruang pertemuan di antara garisan. Ada lagi. Ada tak lagi ruang yang sama di antara pertemuan 2 garisan? Kita ada lagi di sini. Dan yang seterusnya, kita ada lagi satu ruang. Ruang ini ada namanya tersendiri. Kita namakan dia sebagai sudut. Sudut merupakan ruang antara 2 garisan yang bertemu. Macam cikgu dah buat tadi. Nampak tak ada 2 garisan yang bertemu. Bila 2 garisan ni bertemu, akan menghasilkan satu ruang. Ruang itu kita sebut dia sebagai sudut. Baik. Saya ambil satu protraktor. Kemudian saya akan ukur sudut ini. Macam mana cara saya ukur sudut? Saya letakkan protraktor. Saya nak ukur sudut yang ini. Saya letakkan protraktor di tengah-tengah. Dan saya ambil ukuran, iaitu sifar naik sampai 90. Jadi nilai sudut ini 90 darjah. Dan cikgu tandakan dengan kotak ini. Sudut ini dinamakan sebagai sudut tegak. Seperti orang yang sedang berdiri tegak. Kamu tengok kaki dia macam huruf L. Sama juga di bahagian sudut ni. Kalau sudut ni tegak, dia macam huruf L. Baik. Dan kita ada lagi sudut tegak. Jadi bentuk segi empat tepat ada 1,
2, 3, 4 sudut tegak. Baiklah, kita tengok pula bentuk yang seterusnya. Okey, kita ada dua segitiga. Yang pertama, segitiga sama sisi dan segitiga sama kaki. Okey. Jadi cikgu ambil dulu protraktor. Cikgu nak mengukur nilai sudut dia. Cikgu tengok sifar sampai 60. Jadi nilai sudut dia 60 darjah. Itu kawasan sudut dia. Okey, apa yang ada dalam buku teks, dia bagi tahu kamu segitiga ini ada sudut tirus. Sudutnya lebih kecil daripada sudut tegak. Apakah yang dimaksudkan sudutnya lebih kecil daripada sudut tegak? Okey, lebih kecil merujuk kepada nilai ini. Nilai yang saya ukur menggunakan protraktor. Tadi untuk segi empat tepat, sudut tersebut dikenali sebagai sudut tegak. Okey, nilai dia 90 darjah. Yang ini nilai dia 60 darjah. Jadi 60 darjah kecil daripada 90 darjah. Sudut tirus nilainya lebih kecil daripada sudut tegak. Okey, so kita tandakan seperti ini. Okay, saya nak tanya murid-murid, adakah hanya ada satu sahaja sudut tirus? Dan kalau ada lagi sudut tirus, di mana saya boleh jumpa? Okey, di sini kita boleh jumpa lagi sudut tirus di mana? Di sini dan satu lagi di sini. Jadi untuk segitiga sama sisi ada 3 sudut tirus. Biasanya, okey, di mana ada bucu, di situlah ada sudut. Kalau kita tengok dari luar bentuk segitiga, di sini bucu yang tajam ni 1, 2, 3. Tapi bila kita tengok dari dalam bentuk, kita nampak sudut. Okey, 1, 2, 3. Baik, kita teruskan dengan bentuk yang seterusnya, iaitu segitiga sama kaki. Okey, cikgu ambil protraktor sebab cikgu nak terangkan apakah yang dimaksudkan dengan sudutnya lebih kecil daripada sudut tegak. Baik, kita tengok ukuran dia, bacaan sudut pada protraktor. Okey. Right, sifar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Kalau sudut tegak 90 darjah. Okey, untuk segitiga ini, sudut ini nilainya 70 darjah. Okey, kita gunakan darjah sebagai unit ukuran sudut. Okey. Cikgu tandakan di sini merupakan kawasan ataupun ruang sudut, dan sudut ini dikenali sebagai sudut tirus. Dan untuk segitiga sama kaki, adakah hanya satu sahaja sudut tirus? Kalau ada, cuba kamu bagi tahu cikgu di manakah terletaknya sudut tirus. Okey, kita ada satu bucu di sini. Bila ada satu bucu, mesti ada sudut. Okey, ini sudut tirus dan satu lagi sudut tirus. Jadi untuk segitiga sama kaki ada 3 sudut tirus. Dan yang seterusnya saya akan perkenalkan kepada murid-murid satu lagi bentuk yang lain sikit. Apakah nama bentuk ini? Okey, kalau kamu dah tahu ciri-ciri, kamu dah tahu nama, kamu boleh namakan bentuk ini dengan betul. So, ciri-ciri untuk bentuk ini ada 3 bucu, 1, 2, 3. Dan ada 3 sisi, 1, 2, 3 sisi. Jadi bentuk ini bentuk segitiga, tapi dia ada satu nama untuk membezakan dia dengan yang lain. Segitiga tak sama kaki. Okey, segitiga tak sama kaki sebab kaki dia tak sama panjang, sebab itulah dia sengit. Alright, baik. So cikgu nak tahu sudut di sini. Apakah jenis sudut ini? Adakah dia sudut tepat,
sudut tegak ataupun dia sudut tirus. Cuba anda fikirkan. Baik, cikgu akan ambil protraktor, cikgu letakkan di situ. Kemudian cikgu akan ambil nilai sudut. Okey, so nilai sudut di sini sifar 10, 20, 30, 40, 50, 60 sampai. Okey, cikgu dah jumpa dah bacaan sudut. Sudut untuk segitiga untuk bahagian ini. Untuk bahagian ini 120 darjah. Okey, murid-murid boleh rujuk pada buku teks matematik tahun 4. Apa yang dinyatakan di sini, sudut cakah lebih besar daripada sudut tegak. Okey, ingat balik sudut tegak tadi 90 darjah. Baik, untuk sudut ini bila saya ukur, saya dapat bacaan 120. Nilainya lebih besar daripada 90 darjah. 120 lebih besar daripada sudut tegak. Maka sudut ini kita kenali dia sebagai sudut cakah. Okey, sudut cakah. Jadi anda dah belajar 3 jenis sudut. Sudut yang pertama sudut tegak, sudut yang kedua sudut tirus dan yang ketiga sudut cakah. Baik, soalan saya, bagaimana pula dengan ruang ini? Adakah sudut ini sudut cakah? Dan ini adakah sudut tirus ataupun sudut cakah? Cuba murid-murid fikirkan dan tinggalkan jawapan anda di ruangan komen. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.